Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Nizam. Biasa kawan-kawan memanggil saya Saiful. Saya merupakan seorang perunding hartanah di Zima Values and Property Consultants. Sebenarnya tujuan saya membuat claim ini adalah untuk menerangkan apakah itu perunding hartanah. Apakah itu perunding hartanah? Sebabnya selalunya saya mendapat panggilan ataupun kawan-kawan bertanya kepada saya, apakah itu ejen hartanah, kan, apakah perbezaannya dengan broker atau freelancer dan sebagainya lah. Jadi saya mengambil peluang ini untuk menerangkan kepada anda secara ringkas saja apakah itu perunding hartanah. Jadi jom kita saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Skop perunding kerjaya hartanah ni tidaklah sesusah mana seperti yang difikirkan, tapi ianya tidaklah semudah mana. Jikalau mereka tahu tentang skop kerjaya mereka, mereka memahami kerja-kerja sales, mereka memahami kerja-kerja rundingan, pada saya itu kelebihan untuk mereka cepat dan berjaya di dalam kerjaya ini. Okey, sebenarnya ejen hartanah ini dia berada di dalam satu circle-nya yang tersendirilah, kan. Dia menjadi satu pihak yang berada di tengah-tengah merunding dengan banyak pihak, antaranya seperti peguam, dengan pihak bank, dengan pihak pembiayaan lembaga pembiayaan sektor awam, dengan pihak-pihak seperti mortgage agent loan, dengan pejabat tanah, dengan juru nilai, juga dengan perunding-perunding hartanah dari agensi lain untuk bekerjasama. Mungkin juga terlibat dengan ejen-ejen wasiat atau hibah, kan, apabila melibatkan hal-hal pusaka dan sebagainya. Juga mereka juga mungkin ada tim referral team mereka sendiri, kawan-kawan introducer, dan sudah tentulah dua klien utama mereka iaitu pembeli dan penjual. Okey, biasa orang sebut ejen hartanah, kan. Selalunya mereka ini adalah perunding hartanah, kan. Perunding hartanah berdaftar iaitu real estate negotiator. Biasa kita lihat perkataan REN lah. Jadi real estate negotiator ini berdaftar di bawah agensi, which is agensi tersebut sudah tentu berdaftar di bawah lembaga, iaitu lembaga penilai pentaksir dan ejen hartanah, LPPEH. Jadi apabila ada keterikatan dengan board ini, maka semua pihak terlibat terikat dengan code of ethic, terikat dengan rule and regulation, terikat dengan polisi yang telah ditetapkan, dan ada garis panduan yang mesti dipatuhi. Jadi semua pihak mesti ke arah yang sama. Sekiranya pihak-pihak tersebut tidak mematuhi ataupun melanggar code of ethic, kan, maka tindakan boleh diambil kepada mereka. Oleh yang demikian, isu tentang penyalahgunaan, kan, mislead ataupun ketidakpatuhan ni tidak berlakulah di dalam kerjaya ini. Sekiranya berlaku, mereka akan diambil tindakan sebab berdaftar, kan. Okey, skop kerja perunding hartanah ini seperti yang orang tahu ni, kerjanya adalah menjual lah hartanah, kan. Itu yang biasa orang tahulah. Tetapi
sebenarnya melalui secara amnya skop perundingan hartanah ini ada beberapa lah. Secara amnya pertama, seorang perundingan hartanah mestilah dia boleh memberi khidmat nasihat lah kepada kliennya. Kliennya itu penjual dan juga pembeli, kan. Dia boleh memberi khidmat nasihat kepada kedua-dua pihak, kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mestilah boleh mengenal pasti hartanah yang boleh dijual. Jadi dia boleh menjual hartanah yang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekiranya ada masalah, itulah tugas orang perundingan hartanah untuk mencari penyelesaian untuk membolehkan penjualan itu berlaku, kan. Sehingga sekiranya tidak boleh, dia kena keluarkan pendapat ataupun memberi nasihat lah kepada pemilik hartanah tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, seorang perundingan hartanah mestilah boleh membuat rundingan harga yang baik, kan. Membuat rundingan harga yang boleh menjayakan transaksi tersebut, kan, antara penjual dan pembeli. Ini pun salah satu skop kerjanya lah, ya. Yang keempat, boleh menerangkan kepada pembeli dan penjual masing-masing tentang tanggungjawab masing-masing untuk dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya secara amnya perunding hartanah ini dia consult untuk menjayakan satu-satu transaksi hartanah, kan, antara penjual dan pembeli. Itu secara am lah. Kalau saya khususnya kepada pihak penjual, kan, ataupun kita panggil vendor atau seller, seorang perunding hartanah ini mestilah boleh mendapatkan informasi hartanah yang untuk dijual tu dengan lengkap, kan. Maksudnya info listing tersebut, info hartanah yang nak dijual itu, mestilah perunding hartanah ini berjaya mendapatkannya dengan lengkap dan tepat lah, supaya maklumat yang disalurkan, dipasarkan itu betul, kan. Itu yang pertama. Yang kedua, perunding hartanah ini juga dia mestilah membuat study ataupun homework tentang latar belakang hartanah tersebut, tentang bila dibina, bila diusahakan oleh pemaju mana, kan, ada tak tentang kisah latar belakang di sebalik pembinaan tersebut. Mungkin ada developer lama telah pun winding up, kan, taken over by pemaju baru dan sebagainya. Jadi sejarah ini menjadi satu informasi yang mesti ada pada seorang perunding hartanah. Jadi dia kena buat sedikit homework lah, kan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mestilah menasihati penjual, kan, menasihati pembeli, penjual, vendor ini, supaya penjual ini menyediakan dokumen yang lengkap, kan, melunaskan sekiranya ada hutang-hutang yang tertunggak dan sebagainya, kan. Maksudnya menasihati penjual. Kemudian apa yang dia buat yang terakhir, maksudnya ambil listing atau hartanah tersebut dan mula pasarkan, mula pasarkan bagi pihak penjual. Itu di skop sebelah penjual. Manakala di sebelah pembeli pula, peranan seorang perunding hartanah ini mestilah betul, iaitu apa? Seorang perunding hartanah mestilah membuat semakan ataupun mengenal pasti pembeli yang betul untuk membeli hartanah, kan. Maksudnya pembeli yang betul ini pembeli yang layak daripada sudut deposit, layak daripada sudut pinjaman dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, menasihati pembeli
menyediakan maksudnya tanggungjawab pembeli lah, itu menyediakan documentation sebelum dibuat pembiayaan dan sebagainya. Itu tanggungjawab di sebelah pembeli lah. Jadi perunihan tanah ini menjadi satu entiti bagi kedua-dua pihak, pembeli dan penjual. Itu sebenarnya skop utama seorang perunihan tanah. Dan selain daripada itu, perunihan tanah ini juga menyediakan bantuan-bantuan daripada sudut guaman, dan juga daripada sudut pembiayaan kepada pembeli. Ini sebagai value added ataupun support service kepada pembeli, menyediakan ekstra bantuan daripada sudut itu. Maka itulah tentang skop perunihan tanah yang sebenarnya, selain daripada memberi awareness, memberi informasi kepada masyarakat tentang situasi ataupun perkembangan hartanah masa kini, tentang penggunaan ejen hartanah yang berdaftar supaya dielakkan berurus niaga dengan pihak yang tidak berdaftar, broker dan sebagainya, yang boleh mengundang kepada penyalahgunaan ataupun kecurian keuangan lah kepada pihak klien masing-masing. Jadi itu tanggungjawab utama dan tanggungjawab sampingan seorang perunihan tanah. Kepada anda yang berminat mahu menyertai kami di agensi Zima Valuers and Property Consultants, anda dialu-alukan untuk hadir ke program kami. Jika anda berminat mahu menjadi seorang perunding hartanah yang berdaftar, boleh hubungi saya di nombor telefon di bawah, bercakap dengan saya atau dengan tim saya. Kami akan kemaskinikan tentang program-program yang kami sentiasa lakukan, kerana setiap bulan kami melakukan program preview kerjaya perunding hartanah di Selangor, di Melaka, di Johor dan juga di Negeri Sembilan. InsyaAllah sekiranya perancangan kami ini berjalan lancar, kami juga akan melakukannya di utara, negeri-negeri utara, InsyaAllah. Dan apabila anda datang ke program kami akan terangkan seterusnya dengan aktiviti-aktiviti seterusnya seperti program intensive course, juga workshop yang biasanya kami kongsikan tentang ilmu pengetahuan atau teknik-teknik atau tips-tips atau strategi-strategi dalam pemasaran dan sebagainya. Itu kita akan kongsikan bersama, insyaAllah. Jadi bagi anda yang berminat mahu menyertai dan menjadi seorang perunding hartanah berdaftar, sila hubungi kami di talian di bawah. Terima kasih, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.